Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita sambung terus dari soalan ni. Kamu tengok tulisan tu tak apa cantik sangatlah kan. Tapi font ni tak ada tau dalam komputer ni, special Okey, nombor 1. Soalan nombor 1 diberi Y sama dengan X punca kuasa 2X kat situ kan. A. Cari dy dx. Kamu tengok markah dia 2 kan. Best tu. Macam mana cari dy dx? Kita kena simplify dulu dia punya ni dulu kan. Okay, simplify ni dia akan jadi Y sama dengan X kuasa 1 X kuasa 1/2. Okay, saya pindahkan. Kemudian ni darab dia akan jadi tambah. Bila tambah dia akan jadi X kuasa 3/2. Baru kita buat dy dx, kita akan dapat dy dx apa? Darab depan betul. Dia akan jadi 3/2 X. Kemudian 3/2 akan tolak 1. 3/2 tolak 1 tinggal 1/2. Jawapan akhir kita akan jadi 3 set X/2. Kamu jawab sini betul, kamu jawab sini pun betul. Tidak ada penambahan markah, tidak ada penolakan markah. Okey? Senang kan? Kalaulah macam ni. Tapi saya rasa soalan macam ni mungkin ada lah. Tadi tak tahu kat mana ABC. Tapi equation ni saya tak tahu. Equation dia bagi macam mana kita tak tahu. Okay? Dan mungkin saya pun target kamu kena tengok had juga. Had yang ada cert tau. Had yang ada cert yang kena pakai conjugate. Yang tu pun kena tengok juga. Okay, soalan B. Soalan B ni dia bagi apa? Seterusnya, cari perubahan kecil. Bisa cari perubahan kecil dalam X. Maksudnya apa? Delta X. Yang ni dia suruh cari berapa. Jika Y berubah. Y berubah maksudnya apa? Delta Y sama dengan 8.015 tolak dengan 8. Jadi delta Y kita adalah 0.015. Ini lagi best. 3 markah dia bagi. Okay. Jadi formula kita apa? Dy dx sama dengan delta Y per dengan delta X. Jadi soalan saya cari apa? Delta Y. Delta X ini saya akan pindahkan ni. Equation ni dulu jadi delta X sama dengan delta Y per dengan dy dx. Kamu tak buat macam ni pun tak apa. Kamu isi nombor dulu pun tak ada masalah. Sama je cerita dia. Jadi akan dapat 0.015 per dy dx kita dah ada. Cuma kita tak masuk nilai X. Kamu kena ingat, kalau dia bagi macam ni, maksudnya nilai X kita yang asalnya ada tak kat sini? Tak ada. Jadi kat situ kita kena pergi cari dulu nilai X yang asal. Maksudnya yang dia bagi adalah nilai Y asal. Jadi Y asal kita sama dengan 8. Jadi kita masukkan equation asal kita. 8 sama dengan X kuasa 3/2. Ambil yang dah simplify. Okay. Jadi kita boleh pindah 3/2 ni pindah ke sebelah dia akan jadi apa? 3/2 pindah sebelah dia akan terbalik. Dia akan jadi 8 kuasa 2/3. Kan 8 dengan punca kuasa 3 2. 2 kuasa 2 akan dapat X sama dengan 4. Kau boleh tekan kalkulator. Cuma kalau tekan kalkulator hati-hati macam ni kamu kena tekan 8 kuasa kalau pakai kuasa ni kurungan 2/3. Kalau tak letaklah kurungan jawapan lain dia bagi nombor. Cepat. Dia baik lah. Okey. Kemudian X tu ganti semula dalam dy dx. Dy dx ganti kat sini pula. Jadi gantikan dekat 3 punca kuasa 2 4/2. Kat sini kita akan dapat jawapan akhir apa? 0.005. Hebat jugalah Syapuan. Tak adalah teruk sangat. Semalam teruk betul. Banyak tak boleh jawab. Boleh Siapa yang di rumah kan? Ni kita sekarang dah ada, saya tengok banyak yang pakai istilah baru, online on-site. Oh gila. Dia ada on-site tu. Semua nak on. Kan? Dia orang tanya tak on ke tak on? On-site. Online. Ready? Okay. Syrak faham ke ni? Syrak Saya cakap Arab ke? Saya tak pandai sangat. Boleh Okay ni Okay. Kita pergi tengok soalan nombor 2. Ini soalan dia. Ini saya ubah size sikit daripada soalan asal. Soalan asal dia lagi kurang ajar. Kan? Dia gempak kan soalan dia. Dia ubah size mengikut kamu punya
orang kata apa, level lah, level. Dan okay. Soalan nombor 2. A, ungkapkan 12x kuasa 2 tolak 6x tambah 5 ke dalam bentuk P x tolak Q kuasa 2 campur R. Nampak? Dia bagi saja, dia bagi pelik. Biasanya ada Y, betul tak? Kan? Itu bagi Y ataupun fx saja dia buat macam ni. Kan? Benda ni sama. Kita boleh nak letak Y, nak letak fx, nak let pun boleh. Kan? Cuma cara dia biasanya saya gunakan teknik apa? Kita guna teknik formula. Kalau teknik formula, kita dapatkan dulu paksi simetri kita. Formula kita X sama dengan negatif B per 2A. Jadi B kita adalah negatif 6. 2A kita 12. Sini kita akan dapat 1 per 4. 1 per 4 ni kita akan masuk semula dalam persamaan. Iaitu kita masukkan 12 kali dengan 1 per 4 kuasa 2 tolak 6 kali 1 per 4 campur 5. Berapa sapuan? Ada kalkulator? Ke bateri? Tak ada kalkulator lah. Yang kali pakai handphone yang boleh ambil gambar dapat jawapan terus. Macam Ishraq. Apa Ishraq? 12, 16, 3 per 4, 3 per 4, 3 per 2, 3 per 2, tambah 5. Ha? 17 per 4. Pandai tekan kalkulator. Okay? 17 per 4. Jadi jawapan kita kat sini, macam mana kita nak letak siapa P? P adalah A. A adalah 12. Jadi 12. Kemudian yang dalam ni adalah X. Q adalah paksi simetri. Okay? Dia dah tolak-tolak, jadi kita tak payah tukar dah. Sebab apa? Patutnya yang ini bila masuk dia akan negatif. Kita perlu letak negatif 1 per 4 kuasa 2. Belakang ambil terus. Campur 17 per 4. Selesai. Okay? Dia suruh express saja. 3 markah kalau macam ni pun ada menarik juga. Okay? Tak perlu kamu buat penyempurnaan kuasa 2. Okay? Lama. Ni, datang. Lagi. Ni kertas semalam bawa? Tak bawa? Okey, B soalan B. Seterusnya, cari nilai terbesar. Nyatakan nilai X yang sepadan. Ini benda tak seronok cerita ni. Kenapa? Kan? Apakah nilai yang terbesar dia? Nilai terbesar maksudnya nilai maksimum. Siapa maksimum dia? Ni. Itulah nilai maksimum. Nampak? Jadi nilai terbesar adalah sama dengan 17 per 4. Okay? Nilai terbesar dia, nilai maksimum dia. Okay? Ini sebenarnya saya silap ni, bukan nilai terbesar, sorry. Kamu tukar. Dia tukar, soalan ni tukar, bukan nilai terbesar. Silap. Nilai terkecil. Terkecil. Dia sebenarnya graf ni graf senyum, jadi dia bukan, saya salah translate dah tu. Kan? Kamu tukar, dia bukan terbesar. Dia nilai, dia dalam bahasa Inggeris ni sebenarnya saya salah translate. Dia kata extreme value. Extreme value tu maksudnya sama ada minimum ataupun maksimum. Nah, dia tak beritahu sama ada maksimum atau minimum. Itu extreme value. Saya pergi translate terbesar, salah. Itu salah saya translate. Dia sebenarnya bukan nilai terbesar. Dia akan ambil nilai, kalau macam ni graf kita graf senyum. Jadi nilai terkecil lah, sorry. Terkecil. Nilai terkecil 74. X pada dia adalah X sama dengan ni 1/4. Semuanya ada. Sebab tu markah dia 2 saja. Dia suruh ambil balik saja. Okey. Untuk soalan ni kadang-kadang dia akan tanya kamu. Contoh dia tanya. Dia boleh tanya. Dia tak tanya macam ni. Dia tanya apa? Cari titik minimum. Boleh juga titik minimum. Cuma kalau dia tanya titik minimum, kita kena bagi dalam bentuk koordinat. Kalau koordinat siapa dulu? X akan disebut dulu. Kemudian 17 per 4. Macam tu. Macam minta. Kalau dia minta apa lagi? Kadang-kadang kamu dah kira benda ni. Sebab biasanya soalan ni kita tak buat macam ni. Sepatutnya soalan ni menggunakan penyempurnaan kuasa 2, betul tak? Jadi kalau dia boleh minta apa lagi? Dia boleh minta persamaan paksi simetri. Apa persamaan paksi simetri? Persamaan paksi
simetri adalah X sama dengan 1/4. Dia ulang-ulang benda yang sama. Okey? Boleh faham tak? Boleh ya? Okey. Kemudian dia boleh tanya, dia boleh tanya lagi. Ini yang saya target-target lah. Jadi, nilai maksimum apabila fungsi dipantulkan pada paksi X. Boleh dipantulkan pada paksi X. Okey. Dipantulkan pada paksi X. Nilai maksimum. Apabila fungsi itu dipantulkan maksimum. Nilai maksimum apabila fungsi itu dipantulkan pada paksi X. Apa jadi? Apakah nilai maksimum apabila fungsi itu dipantulkan pada paksi X? Betul. Jawapan dia adalah negatif 17/4. Kamu jangan confuse dengan perkataan maksimum. Maksimum tu berlaku selepas dia pantul. Selepas dia pantul. Dia cakap, cikgu macam mana maksimum ni lagi besar? Tak, ini berlaku selepas dia pantul. Kalau graf dia macam ni, bila dia pantul jadi apa? Jadi macam ni. Contoh. Kan? Kat mana dia duduk? Datang ni kat mana dia duduk? Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat bawah. Dia duduk kat bawah maksudnya tak kisahlah nilai tu. Dia pantulkan. Di graf ni dia macam tu lebih kurang. Dia pantul. Nilai maksimum dia ni nilai maksimum. Nilai maksimum dia adalah negatif 17/4. Itu nilai maksimum selepas dipantulkan. Jangan confuse dengan perkataan maksimum maksudnya kena besar tak. Memang yang paling besar tapi selepas graf tu dipantul. Kalau dia minta nilai maksimum pula. Nilai apa? Kalau pantul pada paksi Y, biasanya dia akan minta paksi simetri. Kan? Tentukan paksi simetri kalau graf ni dipantulkan pada paksi Y. Jadi paksi simetri dia akan berubah jadi macam mana? Ni dipantul. Sama kat cerita dia. Jadi dia akan jadi apa? Yang ini 1/4 pantul jadi negatif 1/4. Macam tu dia. Itu kalau berlaku pantulan pada graf. Kita tengok soalan seterusnya. Yang ni pun antara soalan-soalan yang saya tengok. Sebab apa? Soalan ni dia combine dia combine bentuk, kita panggil dia satu bentuk geometri dengan cert. Dengan cert, topik cert. Tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3, ada satu gambar rajah kat situ. Saya lukis semula. Gambar rajah dia bentuk trapezium. Yang tu. Kemudian yang ini dia sebenarnya adalah 90 darjah. Sini dia bagi panjang ni 4/5. Panjang ini X. Panjang sini 2. Panjang sini 7. Soalan dia diberi luas trapezium. Luas trapezium adalah sama dengan 15/5/2. Ini luas trapezium. Soalan dia cari nilai X. Kita hanya buat apa? Formula luas trapezium. Apa formula luas trapezium? Luas trapezium adalah luas sama dengan 1/2 formula luas hasil tambah panjang sisi A campur B kali dengan dia punya tinggi ataupun C lah. Ini tinggi dia. Jadi kat sini ini A, ini B, ini C. Semua kita dah ada kecuali C. C kena buat apa? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem C adalah sama dengan apa? Punca kuasa 2 7 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2 akan dapat punca kuasa 2 45, betul? 45 kan? 45 ni kita boleh simplify. Boleh kecilkan cert dia. Kenapa? 45 kita boleh tukar jadi
dengan apa ni, nombor kuasa 2 sempurna itu 9. Jadi dia akan jadi apa sini? Sama dengan punca kuasa 2, 9 darab dengan 5. Ini saya buat satu-satu bagi nampak. Pecah. Jadi jawapan dia akan 3/5. Tapi ada kalkulator ke tekan dapat tu 3/5. Dapat dah. Yang melagak sangat nak tahulah kalkulator kau. Saya tengok tanya. Tekan kalkulator dia tekan dapat terus macam tu. Jadi luas kita apa? 1/2 A atas 4 tambah 5 campur dengan bawah 2 tambah X. Kemudian darab dengan dia punya tinggi dia adalah 3/5. Sama dengan, lama. Dia saya ingat 1/5 tambah 2. Kat sini punya sayang okey. Jadi siapa kita nak, apa yang kita nak buat dulu? Mula-mula. Apa kita nak buat mula-mula? Kita pindah serentak 2 pindah sebelah. Kurungan ni kita simplify. Itu boleh buat serentak. Nampak? Jadi yang tinggal apa? 4 campur 2. Jadi akan jadi 6 campur dengan 5 campur dengan X. 3/5 sama dengan 2 ni pergi sebelah. Dia akan jadi 30 sini. 1/5 tambah 2. Langgar gambar. Okey. Kemudian siapa pula? Turn siapa pula? Kamu tengok turn ni pula nampak ni. Datang ni. 3 ni, 3 dengan 30. 3 ni dengan 30 nampak? Kita boleh pindahkan 3. Jangan pindah 1/5. Kacau cerita dia. Kita pindah 3 je sebab 3 dengan 30 ni boleh simplify. Kita pindah 3 je. Ni saya akan bahagikan dengan 3. Mati ni. Sini akan jadi apa? 10. Kamu jangan pakai jari lah. Pakai madam ke apa. Pakai tulis semua. Tak apa, jangan pakai jari. Kacau lah. Potong-potong pun tak apa. Boleh. Okay. Kemudian seterusnya apa? Kita kena kembangkan. Kita kena kembangkan ni. Masuk sini dulu. Kembangkan. Masuk ni. Dia akan jadi apa? 6/5 campur dengan 1/5 jumpa dengan 1/5 akan jadi 5. Betul? Yang ni ketambah dengan X/5. Okey, sama dengan 10/5 campur 2. Okey, sekarang kita nak kena pindahkan yang maksudnya tak payah ada kurungan dah lah. Sebab apa tak payah ada kurungan? Tak ada dah kurungan dia. Okey. Seterusnya apa? Dia suruh cari X kan? Jadi saya dapat X dia 20. Oh, tak boleh guna perbandingan lah. Saya baru nak guna perbandingan. Ya. 5. 10. 10/5. Itu 20. Boleh guna perbandingan ni. Yang kita buat ni sikit. Boleh guna perbandingan. Ya Kalau kita pindah, boleh juga pindah kan? Macam mana? Kalau saya expand itu 10/5 campur dengan 20. Sini akan jadi 6/5 campur X/5 campur 5. Kamu akan nampak ni kat sini sebenarnya darab 20. Dari X X dalam bentuk apa? A tambah B/5. Kalau pindah terus tak best. Pindahlah. X/5 sama dengan 4/5. 10 tolak 6 kemudian campur 15.
Kemudian kita kena pindah set 5. Okey. X sama dengan 4 campur 15 per set 5. Habis ada set 5 kat bawah. Kita nak set 5 kat atas, jadi kita darab ni lah. Darab set 5 per dengan set 5. Panjang cerita dia rupanya kan. Ingat dah habis cerita dia. Rupanya ada lagi sambung endgame. Apa lagi kan. Homecoming. Tiba-tiba ada lagi. Tak dah habis itu yang masa. Ni. Jadi apa ni? Ni 5. 5, 3. Campur 3 set 5. Habis. Ui. Gila. 6 markah. Lihat. Tak berhati. Panjang sangat. Macam ni panjang. Markah dia banyak sangat. Wah, sombongnya. Isyarat tengok ni pun dah tak nak buat lah. Boleh Isyarat? Okey. Ada soalan? Ada. Oh, sombong. Tak ada? Tanya je lah nama saya. Okey. Bawah tu lagi best, 8. Okey, boleh pelan-pelan tengoklah. Ni 6 markah dia. Kita pergi dekat nombor 4. Nombor 4 lagi best. Markah dia berganda. Bertambah sikit. 8. 8 markah. Ini bukan saya saja kamu tengok. Saya Cikgu Man dia tulis sendiri, dia bagi markah sendiri. Itu dia sonok sendiri. Tak ada. Saya ambil pada buku. Cuba kamu kadang-kadang kamu tengok soalan ni. Soalan sebenarnya dalam bahasa Inggeris. Tapi saya translate lah. Ikut faham saya. Translate ikut faham saya, bukan ikut bahasa, tak ada, ikut faham saya translate. Okey, nombor 4. Baik, cari persamaan normal. Cari persamaan normal. Bagi lengkung Y sama dengan 2X tolak 1 per set X kuasa 2 campur 5. Pada X sama dengan 2. Ini semalam kita ada bincang sikit lah tentang persamaan normal. Ingat persamaan normal? Apa persamaan normal? Persamaan normal. Y sama dengan MX tambah C. M kita mesti M normal. Okay. Mana nak pergi cari M normal? M normal tak dapat. Kita kena pergi rujuk dulu kepada M tangent. M tangent adalah dy dx. Dah dapat M tangent, patah balik dengan menggunakan formula Mn darab dengan Mt sama dengan negatif 1. Formula untuk berserenjang. Baru dapat balik M normal kat situ. Dia ada cycle. Okay. Jadi yang pertama kita nak buat persamaan normal. Kena pergi cari dulu M tangent. M tangent dia kena cari dulu dy dx. Jadi pergi buat dy dx dulu lah. Bila dy dx dalam bentuk macam ni pula kena pakai teknik apa? Bahagi. Kita akan gunakan yang ini ambil u, ini ambil v. Jadi u sama dengan 2x tolak 1. Pastikan kamu tinggalkan sama dengan 1 kat bawah. Ni ruangan ada nombor untuk diisikan. Kemudian du. Du sama dengan bezakan yang ini akan dapat 2. Okey, kemudian pergi kat V pula. V sama dengan ni tukar dalam bentuk indeks boleh macam ni. X kuasa 2 campur 5 kuasa 1/2. Okey, ni pun tinggal sama dengan lepas tu kita buat dV. Okey, macam mana ni? Sama juga Macam mana perbezaan dia? Darab depan. Darab depan 1/2 salin kurungan, kemudian tolak 1. 1/2 tolak 1 jadi negatif 1/2. Tapi sebab kat dalam ni ada lagi dalam kurungan, kamu kena bezakan dalam kurungan bawa ke belakang. Jadi X kuasa 2 kita bezakan akan jadi 2X. Okay, tak payah simplify sebab kita ada nombor untuk kita masukkan. Nombor. Kat sini kita masukkan nombor ni. Jadi X kita 2 betul tak? 2 kali 2 4, 4 tolak 1
3. Dekat sini kita masukkan juga ni 202 4 4 campur 599 punca 02 3. Yang ini pun sama, kita masukkan 2 4 9 9 dapat 3 1/3 kan, 1/3 saya tulis ni. Yang ni bagi nampak sikit. Ni kuasa 1/2 maksudnya negatif. Punca kuasa negatif kat bawah dia akan jadi darab dengan salah. 1/3. Yang ni darab dengan 4. Jadi kita akan dapat jawapan 2/3. Kamu boleh guna kalkulator. Okey. Sampai kat sini kita dah boleh buat dy dx. Apa formula dy dx kita? Dy dx sama dengan v dulu. V darab dengan du. 3 darab 2. Tolak dengan u dv. U dv. Dan 3 darab 2/3. Okey, kemudian per dengan v kuasa 2. 3 kuasa 2. Okey, sama dengan 6 tolak 2 4/9. Okey, sebab tu markah dia 8 kat sini. Okey. Kertas tak boleh? Masa kertas tak cukup kan? Saya print. Syafiq ada? Ada lebih. Saya baik ada Isyraq. Masih lah dia. Kan? Oh, habis lah. Isyraq duduk sebelah Syafiq. Tak payah lalu tu. Bagi-bagi kat Ahmad. Apalah, tak apa. Sebenarnya ni nak bagi tahu Isyraq ambil ni untuk Mirah, tapi tak apa, tak sempat. Ahmad dah ambil kan. Mirah pun dah print sendiri. Sampai mana dah ni? Dy dx Jadi kita dah dapat dia punya apa? Keceru. Nah, dah boleh buat. Dah boleh buat kecerunan kita kat sini. Jadi y sama dengan m tangent ni. M tangent bukan m normal. Jadi m tangent. Ini adalah m tangent. Nak tukar kepada m normal jadi macam mana? Terbalikkan nombor ni. Kemudian tukar simpul. 4/9 tukar jadi 9/4 negatif. Itu cara kita nak tukar daripada tangent ke normal. Dekat sini masuk kat sini negatif 9/4 x tambah c. Baik punya, nampak c belum ada. Kan? Macam mana nak cari c? Kena ada koordinat. Tapi masalahnya koordinat dia bagi apa? X saja. Y tak ada, betul tak? Kita kena pergi cari y. Boleh tak congak y? Boleh kan? Y boleh congak je. Ni apa? 2, 4 tolak 1, 3. 3. Tak, Y belum. Okey. Y belum. Y. 3. Kemudian mana-mana ni? 3/3. Saja tak ingat. Okey. Dapat 1. Jadi y dia 1, x dia 2 1 sama dengan negatif 9/4 2 tambah c. Jadi c dapat 1 campur 9/2 2 11. Betul ke? 11/2. Jadi jawapan kita akhir y sama dengan negatif 9/4 x campur 11/2. Dia bagi soalan ni. Sebab tu soalan ni. Tengok soalan ni tak panjang mana. Tak panjang mana. Tiba-tiba kamu tengok markah dia 8. Sebab. Jadi kita tengok soalan ni. Bila kamu tengok. Jangan tengok soalan. Pendek soalan ni. Try kan. Tengok markah tu. 8. Kalau 8 soalan pendek. Sila buat. Sebab kalau dia 8. Dia soalan tu tak akan 8 susah markah dia. Dia biasanya kalau soalan tu 8 markah. 4 markah memang senang nak bagi. Ingat something. Punya adalah benda-benda yang kamu akan sangkut ke tu. Jadi kita target sekurang-kurangnya setiap soalan pelajar akan dapat half mark. Kalau 3, pastikan jangan dapat 1.5. Sebab tak ada. Pastikan dapat 1 ataupun 2. Anji dapat. Kalau 4, 2.
Target. Tapi syarat dia penting dalam MAT, kalau kamu dapat jawab semua soalan, walaupun kamu tak tahu betul salah, kamu dah berjaya. InsyaAllah dah berjaya. Sebab belum pernah lagi saya tengok pelajar jawab semua soalan. Jawab semua ni, semua jawab kosong lah. Hanya berlaku di sekolah. Bersungguh-sungguh jawab, berpage-page, tebal gila hantar, kosong balik. Pelik kan? Itu sebab pengalaman tak cukup. Yang Isyraq pun dah rempak. Okey, 8 so syok macam ni. Ini soalan yang agak susah juga sebab saya tengok Safwan pun baca tak start lagi. Kalau Safwan baca soalan tu tak start, maksudnya soalan tu susah. Kalau soalan senang, saya baru buka soalan nombor 5 ni, Safwan dia dah nombor 6. Safwan setengah baca soalan. Ke tak faham soalan? Safwan, faham tak soalan? Kalau saya translate tu. Faham? Okey, tak apa, saya lukis dulu lah. Yang patut. Nombor 5 Nombor 5, gambar dia tu dah macam gambar Pac-Man pun ada. Y apa? Y tu apa? Saya pun tak tahu apa. Segi 4. Saya tak tulis pun segi 4 sama. Segi 4 je. Segi 4 maksudnya tak tahu sama ke tak sama. Dia segi 4. Dia tak beritahu soalan tu, dia kata rectangle. Bukan rectangle. Rectangle apa? Segi 4 tepat Segi tepat. Tak ada function pun. Y tu. Saya pun tak tahu. Jom kita buat sama-sama. Dapat? Saya pun belum buat soalan ni. Soalan ni baru keluar 2020. Okey. Sini X. Sini Y. Ya, betul lah. Apa guna Y kan? Tak apa. Rajah 2 menunjukkan 2 buah semi bulatan. Ini semi bulatan. Kepada satu segi 4. X adalah jejari kepada kedua-dua semi bulatan itu. Di sini X. Sini pun X. Sini pun X. Tu. Kemudian diberi luas kawasan berlorek ialah 20. Tunjukkan bahawa perimeter dia adalah P sama dengan betul. Dia kata luas kawasan berlorek. Luas sama dengan 20. Ya ada guna Y tu Safwan. Jangan nak tuduh Y apa-apa Tiba-tiba Y salah, tak ada Belum lagi. Mahkamah rayuan ada lagi. Walaupun mahkamah rayuan pun dah tolak, tapi belum tentu salah lagi apa? Belum tentu lagi. Boleh lagi. Boleh jalan-jalan lagi. Okey. Tunjukkan bahawa perimeternya adalah apa. Jadi kita tengok luas dulu. Luas dia macam mana kita ukur luas ni? Salah. Salah. Betul. Semi bulatan dengan semi bulatan tak payahlah. Semi bulatan darab 2 tak sonohlah cerita dia. Bulatan kapit. Lain cerita dia macam dua-dua dia duduk sebelah. Tak lalu sama. Jadi kat situ yang ni dengan ni jadi luas bulatan. Bila luas bulatan, berapa luas bulatan? Pi J kuasa 2 saja. Campur dengan kat situ. Terus dengan apa? Luas segi 4. Apa? X, Y sama dengan 20. Berapa jejari kita? Padam pula jejari dia. Jejari dia apa? X. Dapat persamaan untuk luas. Kenapa ada Y? Tiba-tiba perimeter dia tak ada Y. Sebab perimeter tu nak dalam Y, X saja. Jadi kita kena dapatkan apa kat sini? Kena dapatkan Y. Dia soalan ni macam soalan serentak. Jadi Y ni. Jadi Y sama dengan apa? 20 tolak dengan pi X kuasa 2 per dengan X. Betul? Okey. Jadi sekarang dia nak apa? Tunjukkan bahawa perimeternya. Yang ini yang saya agak muskil sikit.
Kenapa saya muskil kat sini? Ke mana pergi pi tu? Mana pergi pi tu? Kita try dulu. Sebab perimeter dia ada apa? Perimeter sama dengan, okey, perimeter, macam mana cari perimeter? Panjang mana? X campur X campur Y campur Y. Betul? Campur apa? Lilitan, sebaik. Lilitan satu bulatan. Setengah campur setengah jadi satu bulatan. Jadi kita ambil apa? X campur X ada 2X. Campur dengan Y campur Y 2Y. Lilitan 2 pi J. J adalah X. Okey. Seterusnya kita tak nak apa? Y masuk. 2X campur 2. 20 tolak pi X kuasa 2 per dengan X campur dengan 2 pi X. Okey, sampai kat sini masalah dia macam mana nak dapatkan jawapan macam dia bagi tu tak? Kalau kamu tak tahu, kamu tulis je jawapan tu terus. Dalam exam. Nampak? Kalau kamu tiba-tiba, alamak kat sini cikgu macam mana ni? Kan? Kamu dapat sebab ni sebenarnya memang dia akan boleh simplify. Tapi kita kena expand dulu. Contoh, bila saya expand akan dapat apa? 2X tambah dengan sini apa? 40 per dengan X. Tolak dengan 2 pi X. Campur dengan 2 pi X. Nampak? Ni mati. Lepas tu saya kata kamu salin je yang tadi. Yang dia bagi tu. Salin je. Tak payah berpening. Akan tengok kat sini macam mana nak pergi sini kamu tak nampak tau. Mana nak buat ni kan? Kamu salin je. Memang dapat terus sebenarnya. Salin terus. Sebab markah dia hanyalah 4. Dah banyak kita buat sebenarnya. Kita dah faham cerita macam mana luas. Dah faham cerita perimeter. Untuk soalan pembuktian lah. Kan? Kamu letak je apa yang kamu rasa patut. Yang kamu patut letak. Cerita pasal luas ke apa gantikan. Lepas tu ambil jawapan terus letak. Sebab memang benda tu sebenarnya dah dapat. Cuma kadang-kadang sini ke sini tak nampak. Kan? Kalau tak nampak pembuktian, ambil jawapan letak terus. Memang jadi terus. Dia memang dah jadi. Kadang-kadang tak perasan. Okey. Soalan B ni. Minimum. Cari minimum bagi P. Minimum senang lah. Macam mana minimum? Ni apa? Asyik tanya Sapuan je kan? Okey, Sapuan. Minimum. Macam mana nak buat minimum? X tu minimum. Macam mana nak buat? Senang macam tu jawapan. Macam mana nak buat? Nak cari? Macam mana nak cari nilai minimum? Nampak? Sebab tu saya balas tanya Israk. Dia tahu jawapan. Kan? Dia dah hafal jawapan. Nak cari minimum atau maksimum, kita buat apa? Dy dx sama dengan Israk tak habis cerita ni. Sama dengan kosong. Nanti kamu akan dapat jawapan untuk nilai X. X kena masuk semula ke dalam persoalan apa? P lah saya beri. Saya jawab Y. Okay. Mana ada dy dx lah. Kan? dpx. Okay. Kita buat dp dx. Macam mana buat dp dx yang ni? dp dx sama dengan 2 tolak dengan ini susah. Berapa? Negatif 40 per X kuasa 2. Samakan dengan kosong. Dia boleh buat Syafiq. Tahu tak macam mana ni jadi ni? Yang ni kita kena jadikan 40 X kuasa negatif 1 dulu. Lepas tu kita buat perbezaan dia. Negatif 1 bawa depan, tolak 1. Okay, ni ringkas terus. Okay, saya kepada ni tak muat. Kemudian kita ambil tu jadikan dia kosong Sebab kata Israk tadi. Israk ni dia memang boleh jadi lecturer lah. Dia tak nak. Dia Tok Imam Masjid Haram. Kita doa bagi jaya.
Syak. Nanti kalau jadi ya, doakan saya sekali ya. Kalau ingat. Tentu, kalau ingat je. Ini kita boleh buat darab kan? Jadi 2x kuasa 2 tolak dengan 40 sama dengan 0. 2x kuasa 2 sama dengan 40. X kuasa 2 sama dengan 20. X sama dengan punca kuasa 2, 20. Cuba cek betul. Betul, Ustaz. Kau dapat lain? Okey. Geram X sama dengan set 20 4 kali 5. Jadi dia akan jadi punca kuasa 4 punca kuasa 5 dapat 2 set 5. Aduh, nak juga okey puas hati. Okey. Dah dapat jawapan belum? Belum. Sebab dia bukan tanya X, dia tanya apa? P. Jadi kita kena ambil masuk dalam P. Markah dia berapa dia bagi ni? Alamak, tak lupa pula markah dia berapa kat untuk P ni. Jadi P sama dengan 2 kali 2 set 5 campur dengan 40 per 2 set 5. Kamu tekan kalkulator je lah ni kan. Jam juga saya nak congak ni. Rasa macam boleh tapi rasa tak boleh. Kadang-kadang macam tu lah tengok. Cuma kena ingatlah konsep dia macam tu. Kau buat janjang ke siapa buat? Ha? Hasil tambah sebetul itu kali pertama kurang daripada hasil tambah lah. Hasil tambah. Yelah kan hasil tambah banyak sebutan. Sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3, sebutan 4, sebutan 5 campur. Dia sebab dalam bahasa Inggeris kita, the sum of term, ada S tu saya sebutan sebutan. Kan? Translate kan? Isyak dah buat. Isyak dah buat nombor 6. Isyak dah buat nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Nombor 6 ni saya rasa janjang tak adalah semudah ini dalam SPM kamu nanti. Saya rasa lah. Dan biasanya apa yang saya rasa tak jadi. Lepas tu saya bila tengok soalan ni saya ambil je. Dulu saya suka buat soalan sport. Saya target. Tak pernah jadi saya target. Jadi setiap kali saya rasa hati saya kata soalan tu naik, saya tak ambil. Yang mana saya rasa ini tak masuk ni, saya tu ambil. Dia tukar sekarang. Soalan nombor 6. A ke? Ada B ke? Oh, ada B lah. Satu janjang aritmetik dengan sebutan pertama. Janjang aritmetik dengan sebutan pertama. A dia sama dengan 5. Dan dia punya D dia sama dengan negatif 3. Cari bilangan sebutan supaya hasil tambah sebutan-sebutan itu kali pertama kurang daripada negatif 200. Jadi maksudnya apa itu? Sn lah, betul tak? Sn lebih kecil daripada negatif 200. Sn lebih kecil daripada negatif 200. Jadi Sn, formula Sn N per 2 2A campur dengan N tolak 1 D lebih kecil daripada negatif 200. Sini N saya tinggalkan 2 akan pergi sebelah. 2 akan pergi sebelah. Yang ini akan jadi 2A. A kita 2 kali 5 campur N tolak 1 D kita negatif 3. Masuk je. Ini akan jadi negatif 400. Ada echo. Kemudian kita boleh expand 10 dengan nombor, tengok 10 dengan nombor. 10 dengan 3.
10 dengan 3 jadi 13. Dia tulis congat terus. 10 ni nombor 3. Kemudian tolak dengan 3n. Lebih kecil pada negatif 400. Lepas tu buat kuadratik. Ini akan jadi negatif 3n kuasa 2. Campur 13n ni campur 400. Lebih kecil pada kosong. Jadi dia akan jadi quadratic inequalities. Kan? Jadi graf kita masam, kita buat graf masam. Kemudian ambil kalkulator, faktorkan. Oh dapat. Siapa dah try faktor dia, tengok tekan kalkulator sungguh-sungguh ni. Kau dengar ni kan kalkulator dia tekan ada tu. Pelik macam mana? Dia kalau dapat point lah. Dapat point bundarkan je, dia bukan dia suruh cari n je pun. Sini bundarkan, bagi jangan bundar tu sangat, point tu bagilah. Yang ini satu. Yang negatif ada? Negatif apa? 9.6, seorang lagi? 13.9, betul. Jadi kawasan kita dalam kawasan ni. Kecil, sorry. Apa pula tadi? Sekejap. Lebih ke kecil. Jadi kawasan kita bawah. Jadi kawasan ni ataupun kawasan ni. Jadi n kita boleh ke kurang pada negatif? Tak boleh. Jadi n kita adalah mesti dapat ke kanan. Lebih besar daripada 13.9. Jadi berapakah n kita? 14. Okey? Puan angguk. So exam careless lagi. Aduh. Itu kecoh pada exam. Cikgu saya boleh jawab semua tu tapi saya careless. Oh dia punya ayat tu. Kan? Itu kawan semua tak puas hati, bengang. Kalau keluar result A, puan ajar. Itu A 80 apa? 80. Oh. Okey ni. Yang nangis ni. Soalan ni je 4 markah. Okey. Kita terus pergi dekat B. Ni senang Okey, untuk soalan B. Suatu janjang geometri. Ni soalan ni suatu janjang. Saya suka soalan ni sebab dia bagi satu aritmetik, satu lagi geometri dan markah dia 9 sebenarnya. Dah. Jadi kalau markah dia 9, dia tak semestinya kertas 1. Mungkin soalan ni berduduk dalam kertas 2 boleh jugalah. Kertas 2. B. Nombor 6 B. Suatu janjang geometri. Betul ke geometri tu kan? Dengan sebutan ketiganya ialah dia punya T3. Third term dia adalah 81/64, manakala sebutan K5-nya ialah T5 dia adalah sama dengan 729/1024. Ini teknik baru kamu jumpa dalam mat pun ada soalan jenis macam ni, iaitu soalan matematik yang simple tapi dijadikan pecahan yang besar-besar, pelik-pelik supaya kamu rasa macam pelik. Kan? Tapi benda ni sebenarnya simple je, kamu guna je formula yang kamu tahu. Okey? Cari sebutan pertama. Jadi bila dia bagi T3 dengan T5, kita kena break dia punya formula dululah. Apa formula untuk janjang geometri untuk Tn? Tn sama dengan AR n minus 1. Jadi kita boleh congaklah kalau T3. Jadi A, R, 3 tolak 1 tak tulis. Tolak 3 tolak 1. Tulis 2. 81/64. Yang ini AR 4. Kan? Sama dengan 729 per dengan 1024. Okey. Untuk janjang geometri, bila kita nak buat dia panggil apa? Persamaan serentak. Kalau janjang aritmetik, kita guna penghapusan dia tolak. Kalau janjang geometri, penghapusan dia bahagi. Siapa besar kat sini? Jangan tengok nombor ni. Yang kamu tengok R dia. Jangan tengok nombor ni. Kadang-kadang nombor ni besar, nombor ni kecil, jangan tengok. Kita tengok apa? Siapa R besar? Kalau R ni 4, ini 2, maksudnya ni 2. Kita akan per terus semua dengan AR
2 sama dengan 81/64 macam tu. Kan? Kemudian bawah dia kita buat 2 line. Maksudnya apa? Ini bahagi, ini jawapan. Kan? Jadi jawapan kita apa? A bahagi dengan A, mampus. R4 bahagi dengan R2, R2. 729, 729, betul lah, 79 jam lain. Ini 729 bahagi dengan 81. 81. 9. 9. Jadi 9 maksudnya yang ini pun 9 juga. Betul. 1024 bahagi 64, 9 juga. 16. Oh, dah. Nampak tak nipu kau. Okay. Jadi 9/16. Okay. Jawapan kita R sama dengan punca kuasa 2, 3/4. Okey, kat mana nak buat A? Dekat ruang ni ada ruang nampak. Ni ada ruang. Kita dah buat ruang A, kita dah buat kat sini R, kita boleh pergi ruang kat sini A. Jadi A kita darab dengan 3/4 kuasa 2 sama dengan 81/64. Jadi akan dapat A sama dengan 81/64. 4 kuasa 2, 16 begini atas. 3 kuasa 2, 9 turun bawah. Jadi kita akan dapat jawapan 9/4. Betul? Betul? 9/4. Oh, okey ni. Okey. Tak nyanyuk lagi lah. Kan? Kalau rasa macam nak nyanyuk, korang kena panggil setun. Tak apalah. Penat awak. Penat tekan calculator ke macam mana? Okey. Seterusnya dapatkan hasil tambah ke tak terhingga. Sebab markah dia 5 kat sini. Sebab kemudian dia minta apa? S infinity. Formula S infinity kita air. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris, A. Udara. Okay. A kita adalah berapa A? Mana A? 9/4 per dengan 1 tolak 3/4 akan dapat kat sini 9. Betul? Malas cakap. Senang je nak. 4 dengan 4 mati. Okey. Boleh siapaan? Siapaan korek apa tu? Madam. Oh, dah buat keluar kemarin dah. Untuk apa? Lakarkan graf. Okey, kita teruskan. Untuk yang yang berada di rumah, ya whiteboard saya tiba-tiba saya ingat iaitu halal lah sebab ni semua kita panggil dia ilusi optik. Okey. Nombor 7. Soal mana pergi nombor 7? Oh, sebelah. Tak apa. Kita buat nombor 8 dulu. Nombor 8. Senang tak soalan dia pada awal tadi? Sebab bahasa. Orang yang translate dia kurang fikir. Ya. Wajar Nombor 8. Lakarkan. Saya lah translate sendiri. Lakarkan graf Y sama dengan 2 sin 3/2x tolak 1 bagi X 018. Okey. Mula-mula kita buat paksi dulu. Okey, amplitude dia 2. Jadi kita mesti pastikan kalau ketah kabur, ketah kosong. Ketah tu ketah kosong. Isi kat jawab di ruang jawapan tau. Jadi kamu kena pastikan ruang dia sesuai lah untuk 2. Atas 2 maksudnya kita target lah. Walaupun 2 kita mesti target sini ada 1, sini ada 2. Jadi dia ada ajakan tau nanti, tak apa, kita letak je. Kita satu dengan tu, dia ada ajakan. Ajakan maksudnya ni, hati-hati. Ajakan maksud graf kita akan pasti kita akan diubah. Bukan graf apa, pasti akan diubah. Kemudian kamu kena buat graf apa? Graf sin.
Berapa banyak nak kena buat graf sin? 1,5. Kan? 1,5. Kalau penuh. Penuh maksudnya apa? 360. Dia suruh buat 1,5. Tapi dia tak bagi penuh. Dia kata separuh je. Ini masalah dia. 1,5, separuh je dia nak. Ni kita boleh buat rakaran kejap dekat tepi ni. Graf kita 1,5. Macam ni 1,5. 1. Kemudian setengah. Lakaran jangan buat yang cantik ni tu. Lepas 1,5, dia nak apa? Separuh je. Jadi ni je dah dia nak. Inilah bentuk kita akan dapat. Bentuk tu je. Nampak? Kita boleh pergi buat bentuk tu terus. Dia kena ingat maksimum dia dekat mana? Kat 2. Nak bagi cantik, kita akan bajet sikit. Bajet sebab apa? Kita hanya perlu ada 3 je kan? 3 je. Banyak. 3 sukuan. Maksudnya ni 1, 2, 3. Bajet. Maksimum dia dekat sini, kita naik. Turun. Kemudian ni terturun. Dah. Cukup. Sebab kita punya lakaran ada. Cukup. Okey. Kemudian selepas tu dia nak apa? Tolak 1. Tolak 1 siapa efek? Nak tahu siapa efek dia, kamu tutup semua. Yang kita dah buat. Kita dah buat apa? 2 dah buat, sin dah buat semua kan? Yang tinggal belum buat tolak 1, tutup semua. Yang tinggal apa? Y tolak 1. Itu maksud dia. Y tolak 1. Jadi yang kena tolak 1 adalah apa? Y. Maksudnya apa jadi kat sini? Negatif 3. Betul? Ini negatif 2. Sini akan jadi negatif 1. Sini akan jadi kosong. Sini akan jadi 1. Jadi situ paksi kita yang baru. Sini kita ambil baris, buat cantik paksi kita. Faham? Okey, cantik lah ni ya. Cantik. Dan paksi yang asal ni jangan padam. Jadikan dia putus. Putus sahaja. Sebab kan? Kemudian baru kita tandakan paksi kita. Maksudnya dekat sini apa? 180. Dekat paksi. 180. Yang ini berapa? Tengok kat sini ya. Jangan tengok sini. Sini adalah bahagi 3 kan. 180 bahagi 3 dapat apa? 120. Betul? Sini 60 lah. Kan? Yang ni. Tapi graf saya macam sengit je. Alah-alah. Okay. Dapatlah ini Y, ini X. Okay, cuba buat tengok. Cantik tak? Saya nak tengok ekstrak je. Saya dah lama nak lukis graf ni. Ekstrak buat Batman. Ekstrak buat Batman ni. Ekstrak. Serius Batman ni. Mana dia tak siap ni. Ni mana ni graf? Ekstrak buat Batman lah. Naik. Kamu kena ingat graf sebenarnya. Graf sin dengan cos ni asal dia telur. Telur macam ni. Telur. Itu maksudnya telur yang bujur. Ni bagi nampak telur lah, tengok lah. Telur yang bujur. Okey, kalau graf sin dia mula kat sini. Kalau graf cos kita paksikan paksi y kita akan pergi kat sini. Itu graf cos. Itu je. Dia buatlah ni. Tapi telur ini bukan telur ni. Dia telur maksudnya dia macam mana telur? Tajam sikit lah. Boleh ni? Dapat? Dia buat sekarang lah. Istirahat saya nak tengok ni. Istirahat buat cantik ni. Betul lah tu. Cara tu. Cara betul. Tarik. Tarik. Kalau tarik nanti naik ke? Sini. Dia sebenarnya macam ni. Kita panggil dia ada mean. Kita panggil dia kedudukan dia dekat golden mean value. Kamu tak belajar lagi, nanti belajar dekat universiti belajar lah. Maksudnya dia macam ni. Sini dia duduk kat sini. Ni.
Kita kamu sekejap. Kita kamu besar ni. Nakal je ni. Nampak. Kan? Okay, sekarang kamu kena ambil, kamu kena pergi lebih kat sini, kan dia curve. Ini pun sama, dia keluar dulu, kemudian dia curve. Ini dia akan straight dulu, kemudian dia curve. So, sini sampai. Dia straight dulu, kemudian dia mesti macam tu, straight, curve, straight, curve. Dia ada break. Straight, curve. Ini curve dulu baru straight. Straight. Curve dulu baru straight. Dia jadi graf. Dia kalau kita buat macam ni, kalau kita buat macam tu, kita boleh nampak lah bahagian dia macam gemuk dulu. Ishraq saya. Saya Ishraq. Dia macam ambil kesempatan. Okey. Kita sambung terus Okey, nombor 7. Ini soalan ni macam soalan ada soalan saya macam ni lah. Cuma yang dia bagi buai tu. Ingat tak? Negeri mana kita buat? Yang buaian. Ada orang main buai lah, benda saya tak ingat lah. Saya pernah buat lah. Mungkin satu sapuan tak datang kelas ke, saya tak ingat. Nombor 7 dia punya ada graf tu, dia bagi straight tak? Tak straight. 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 Okay, straight. Ni. Kemudian sekali buat malas cerita lah ni. Nak bangga pun dosa. Biar karya ni kita berjaya buat, kita kena banggakan diri sendiri. Ini X, ini kosong, ini Y. Kemudian ini persamaan dia Y sama dengan X kuasa 2. Tolak 4X campur 10. Garis lurus ni. Y sama dengan X campur 10. Soalan dia minta apa? Cari luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Macam ni idea kita, idea. Atas tolak bawah. Soalan ni senang ni. Abu Makkah ni. Tak ada makan. 8. Tak agak. Tak logik ke tuan? 8. Oh, yelah. Tahu kenapa? Kita tak ada nilai dia yang sebelah sana, koordinat B. Yelah, memanglah senang bagi kamu. Kan kamu pandai. Kan? Cuma ni, mana macam mana buat? Boleh? Koordinat B. A dah ada. B. Jadi kita buat soalan serentak. X kuasa 2 tolak 4X tambah 10 sama dengan X tambah 10. Soalan serentak je. Jadi sini kamu dapat ni 10 dengan 10 berarti X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Betul? Betul? Jadi X 1 tolak 5. Tolak 5 pula. X tolak 5 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan kosong dan X sama dengan 5. Sini mungkin dalam, saya rasa dalam 2 markah kot. 2 markah Jadi koordinat A kita dah ada, koordinat B. X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 5 campur 10 dapat 15. Jadi koordinat B kita adalah 5, 15. Dapat koordinat B. Jadi kita hanya perlukan X saja. Sini apa? 5. Sini bawa 15. Koordinat ni 10. Ini senang. Pintasan tadi. Okey. Sekarang kita buat apa? Luas kawasan berlorek.
Luas kawasan berlorek sama dengan pengamiran. Siapa duduk kat atas? Garis lurus. Garis lurus ke atas. Garis lurus tu kita ambil still pada 0 ke 5. Masukkan garis lurus punya equation adalah X tambah 10 dx. Okay, yang atas. Ni, kita tengok gambar ni. Ni atas, ni bawah. Jadi, tolak dengan siapa kat bawah? 0,5 juga. Curve pula. Jadi, X kuasa 2 tolak 4X campur 10 dx. Saya rasa markah dia banyak sebab benda ni dia buat manually lah. Kamu kena tunjuk. Sebab tu markah dia banyak. Kamu kena hati ya. Markah dia 8 tau. Maksudnya mungkin dia nak tengok kamu buat pengamiran. Jadi pengamiran ni macam mana? Kotak. Dia akan jadi X kuasa 2 campur 10 X. Kamu hanya buat pengamiran tau. Jangan ganti nombor. 05 ni tak payah ganti. Pakai kalkulator je. Oh ya. Baik Isyak ada. Tidak salah je tu. Isyak nanti tahun depan boleh apply. Cikgu tuition. Admit. Tinggi sikit. Tak salah. Boleh. Ya. Saya tukar mata orang lah. Okey. Jadi ni. X kuasa 3 per 3 tolak 4. X kuasa 2 per 2 campur 10 X tutup 0,5. Okey, jawapan kamu terus ambil jawapan tau. Tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator jangan tekan yang ni. Kamu tekan yang atas ni. Pakai yang function pengamiran tu kan. Cuma soalan ni sebab markah dia banyak. Dia nak kamu tunjuk benda ni lah. Dia nak tengok. Mungkin ada markah guys. Itu macam mana buat pengamiran. Boleh? Berapa dapat Ustaz? 20.83. Unit kan? Dia tak ada cm kan? Unit. Tekan kalkulator sekali. Tak puas hati? Tak. Saya buat kalau bawah. Oh. Orang tak sejuk. Tiba-tiba tak sejuk tak ingin. Adi, tutup itu ni. Yang tak sejuk kan. Malam dia sejuk lebih. Kuat sekali. Ketuk habis ke? Habis saya tak puas hati, saya ajak Mobile Legend je. Dia ni, sekarang malam-malam tak tidur kan? Mak kata tak tidur, sekarang ni study gila. Rumah. Syat lah. Tak tidur. Tidur kat lah. Tapi kurang lah. Kamu exam habis sebelum Ramadan kan? Baik Tidak mesti malaikat datang hantar jawapan. Dalam puasa, doa, betul-betul makbul. Kan, tiba-tiba tengah jawab exam SPM, tak terjawab, doa je. Malaikat akan datang hantar jawapan. Tapi dia tulis sarap lah. Tak pandai lah translate. Aduh ya. Kita doa jawapan malaikat hantar sarap. Allahu Akbar macam mana? Kan? Apakah doa untuk SM yang terbaik? Tak tahu. Dari hati, cakap dia bahasa apa pun. Bahasa tak penting. Yang penting, ikhlas dari hati kan. Malam ni, doa. Esok exam doa. Admit ni. Yang depan ada exam apa lagi?
Oh, lambat lagi. Siapa yang item banyak minggu depan? 2 paper. Fizik. Kimia 2. Kimia 2, kertas 2. Dengan kimia kertas 1, kertas 2. Oh. Hai. Macam mana Syafiq? Kimia kertas 1, kertas 2. Ha? Hai. Boleh Kimia. Saya memang kimia saya tak suka. Okey. Nombor 9. A. Dia bagi huruf A, B, E dan F. Kemudian ada nombor 5, 8, 9. Ada simbol pula. Dengan simbol ni. Karakter dia. Satu kata Cikgu, kenapa tak dengar ke internet? Cikgu, saya tak dengar cikgu cakap. Cikgu? Lama. Sini. Cikgu? Cikgu memang tak dengar. Cikgu? Cikgu?
Tes. Cikgu dengar tak? Cikgu. Dah lama ke tak dengar ni apa? Ya cikgu. Dah berapa minit? Dari cikgu start soalan nombor 9 ni. Oh, alhamdulillah. Saya ingat boleh nombor 7 8 tadi dah jauh kat kita. Tapi boleh faham tak saya tulis ni? Kan? Okey. Mungkin saya dalam ni kot, dalam apa ni tiba-tiba ada jin. Siapa bawa jin sini? Siapa bawa jin? Bawa dekat bilik LZ ni. Ya. Nak tanya apa? Tu 2+1 lain. Lagi tu kamu boleh guna nombor macam ni. Contoh sini letak 2, sini 1. Yang ini mula dengan apa? 7, 6, 5, 4 sama jawapannya. Tapi jangan bagi ambil ni pula. Jawapan dia 2, 7, 6. Ini darab. Dia akan jadi. Ini susunan nombor. Okey. Sebab 2+1 maksudnya 21. 7+4 maksudnya 7, 6, 5, 4. Jawapan? 1680 yang ni. Empat. Okey. Soalan untuk bahagian nombor 9 ni memang saya rasa memang soalan macam ada soalan dia. Kan tahun ni mungkin dia akan tanya kamu pilih atur. Okey. Saya tak target gabungan lah. Kan. Okey, nombor 10. Wow. Yang ini soalan apa ni? Hukum linear tak ada graf. Hukum linear soalan dia tak ada graf. Kau pandai-pandailah kau faham sendiri. Soalan dia tak ada graf tau. Pandai faham sendiri. Okey, tengok soalan dia. Nombor 10 Jarang soalan ni ada, tapi saya nak jumpa soalan ni saya ambil sebab biasanya soalan hukum linear ada graf. Kan ataupun dia suruh buat graf. Kali ni dia soalan tak ada graf. Dia suruh kau buat je soalannya. Satu graf log Y melawan X kuasa 2 diplotkan. Satu garis lurus penyesuaian terbaik dibentuk melalui titik. Jadi dia kata situ graf dia apa? Kita boleh buat tu. Ini log Y, sini X kuasa 2. Kemudian melalui titik. Saya gariskan ya. Melalui titik. Titik dia adalah 10.73 dengan 4.0.1. 4.0.1. Betul lah kan? Maksud graf dia maksudnya tu ke bawah lah. Kan? Kita tak apalah, halal lah. Okey. Diberi kat situ Y sama dengan A B X kuasa 2. Jadi macam mana kita selesaikan? Jadi yang pertama, cara selesaikan kita kena dapatkan dia punya ni dulu, paksi Y. Okey, paksi Y dia yang ni Y. Jadi sini log Y. Jadi kita buat apa? Logkan ke dua-dua belah. Logkan ke dua-dua belah, dia akan jadi log Y sama dengan log A B X kuasa 2. Okey. Sebelum kamu selesaikan log masa ni, ada kuasa. Boleh tak kuasa ni pergi ke depan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab B punya. Dia nak lalu A kata F. Sabar. Relax. Jangan pandai-pandai kata. Kecuali kalau dia letak kurungan, semua ni boleh. Jadi kita kena pecah dulu. Log A campur dengan log B. Baru dia boleh pergi ke depan. Macam tu. Jadi. Nampak? Bila dah siap macam ni, maksudnya ini Y. Ini X. Sebelah X ni apa? Kecerunan. M. Yang ini C dia. Okey? Tapi kita tak tengok itu sebab dia bagi dua koordinat. Bila dia bagi dua koordinat, kita isi dengan menggunakan teknik persamaan serentak. Yang mana mula-mula yang ini adalah X kuasa 2, ini adalah log Y. Nampak? Isi terus. Maksudnya saya isi kat mana ni? 0.1
73 sama dengan log A kita tak tahu. Tambah dengan X kuasa 2 berapa? 1 log B. Kita isi dekat tu je. Jangan kira dia punya log kuasa 2 tak payah. Kemudian seterusnya kat sini. Yang kedua kita pakai koordinat ni pula. Ini kalau soalan bagi dua koordinat macam ni. Kita akan pakai 0.1 sama dengan log A campur dengan 4 log B. Macam tu. Sekarang kamu dah boleh buat persoalan serentak. Ni A1, A2, B apa ni? Ni C1. Ini A2, B2, C2. Terus kamu akan dapat jawapan dia adalah log A sama dengan berapa dan log B sama dengan berapa. Itu dapat jawapan. Pakai kalkulator saja. Markah dia saya rasa 2 kot, 2 ke 3 markah. Apa dapat? Point, dia dapat point sebab log. .9 4 log B negatif 0.2 1. Jadi berapa A? Anti log 8.71 B anti log 0.62. Kau bundar banyak tak? Oi, banyak sangat bundar ni. Yang ni bagi satu lagi ni. Yang ni bagi 2 lagi. 61 66. Kita ambil jawapan dia 4 angka ber. Tapi kamu jawab macam tadi pun tak apa, sebab apa dia tak bagi tahu pun berapa, cuma yang jawapan the best answer adalah 4 significant figures lah. Ambil. Kalau tidak nanti jawapan untuk B dengan C tu dia akan lari tau. Lagi banyak. Cari nilai Y berbila X sama dengan 1.5. Senanglah. Kan? Jadi kita berdasarkan jawapan A dengan B tu, berdasarkan jawapan A dan B kita akan buat terus Y. Y kita sekarang adalah sama dengan A 8.719 darab dengan B 0.6166 X kuasa 2 macam tu. Kita guna yang ni je. Okey. Untuk soalan yang B tu. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 8.719. 709. Main-main. Okey. Sekarang saya tanya sekali berapa ya? Okey. Okey. Apa ni? 0.6166 X ni berapa dia kata? 1.5 kuasa 1.5 kuasa 2. Soal jawapan ni macam haram. Soalan dia macam ni. Kau bayangkan kuasa dia berapa jadi ni? Jawapan dia. Wah, jenuh tekan kalkulator ni. Puan dah tak nak buat lah. Dia pergi buat gitu. Dia pergi buat vektor. Tentang vektor dia pakar. Kan? Tekan tukar kita belajar vektor je begitu. Dah. Okey. Untuk Y kita pakai ni berapa dapat? 2.934. Okey. Okey, untuk X, kamu jangan pakai samaan ni. Bila kita nak cari X, kita tak boleh pakai yang ini. Sebab susah cerita dia. Kita kena pakai yang log. Untuk X kita pakai yang log. Dia terbalik pula cerita dia.
Nampak? Lepas tu C dia lain cerita ni. Untuk nak cari X, Y dia 2, kita akan pakai yang log. Question ni lah. Jadi saya akan pakai iaitu log Y sama dengan log A kita ada. Ambil 0.94. 94 kemudian campur dengan X kuasa 2 log B. 0.21. Dia kena tengok soalan tu kat mana kita nak guna. Nak cari A dengan bukan satu persamaan yang dia pakai. Jadi kat sini Y kita dah ada. Dia bagi apa Y? 2. Betul? 2. Jadi saya terus jadikan dia X kuasa 2 belah sini. Maksudnya sama dengan apa? Log 2 tolak dengan 0.94 per dengan 0.21. Dan jawapan kita X nanti punca kuasa yang ni. Sebab dia nak X yang positif saja. Dia tak payahlah kita masukkan plus minus. Tak, jangan kawan nak cari X pun pakai persamaan yang ni. Pakai ni jenuh ni. Letak 2 bahagi kemudian dia jadi pelik lah. Jawapan mungkin lari sikit kalau pakai persamaan Y dengan persamaan log, dia akan lari sikit jawapan. Berapa dapat Syed? 3.043. Bila negatif. Oh, dia tinggal negatif. Lambat bagi tahu. Ni Ni. Lambat bagi tahu. Betul ada yang tekan kalkulator dapat error ni. Boleh? Okey. Belum punya kuasa lagi. Macam-macam lah kau ni. Aduh. Okey, lepas punya kuasa Syed. 1.744. Nampak? Siapa yang geling kepala tu? Tak. Siapa yang geling kepala? Tak puas hati kau. Tahu kenapa? Siapa yang dengki dengan kau kan? Tak puas hati, skor lah SPM. Palah balik. Syafiq dah dapat tarikh ulangan belum? Dia tak bagi tahu bila nak ulang, tak bagi tahu. Ya, kau sengap-sengap macam tu dia orang. Dah tak bagi orang pergi exam. Kenapa tak lalu tu? Kalau sempit. Kalau dulu dulu tak ramai. Bila tak ramai tu katakan kamu sebelum SPM tiba-tiba kamu kemalangan. Kamu dimasukkan ke hospital tertentu. Dekat hospital tu ada satu bilik exam. Dulu maksudnya kamu akan dia tengoklah kamu mampu nak jawab exam atau tak, mampu menulis tu kan. Ada seorang kena ditugaskan pergi pula situ. Habis. Sekarang kes tu kalau buat macam tu jam lah dengan cikgu-cikgu. Siapa nak pergi kat hospital quarantine tu? Betul sekarang kat rumah pula kan. Okay. Kita masuk next. 3 paper tu. Pendidikan Islam, sejarah, math. Wow. Sejarah yang kacau. Tapi itu bukan salah kau. Kan? Salah virus pula. Kenapa kau tak masuk sebelum tu? Banyak masa orang bagi setahun. Kau dah ada pada tahun lepas. Datanglah. Orang nak exam baru sibuk nak datang. Okay. Lepas tu datang pun betulnya sekolah boleh sediakan kat satu tempat untuk belajar exam. Quarantine. Contoh di tengah padang seorang-seorang kan. Cukup ramai lah. Time tu. Ramai Sekarang ada lagi minggu-minggu ni ada lagi Ada lagi. Nanti dia akan kumpulkan semua tu lah. Mungkin. Okey, kita tengok soalan nombor 11.
Nombor 11 soalan dia adalah okey Mat. Abaikan saya wait. Nombor 11 kat situ gambar dia vektor lebih kurang macam tu kat trapezium. Tarik, terus. Siapa dah siap ke ni? Rasa macam buat ni sungguh tengok ah. Ha? Dah. Oh, bila nampak. Saya tengah sembang dengan Isra kan. Dia boleh habiskan soalan. Nampak. Okey. Cari DB. Soalan senang. Soalan senang Isra patut dia boleh buat. DB. Mana DB? DB sama dengan DC CB. Mana nak cari CB? B. Okey. DB sama dengan DC campur dengan CB. DC adalah 7A tambah dengan CB negatif B. Jadi tolaklah. Okey. Kemudian B. DA. DA mana? DA sama dengan DB, DA. Macam senang soalan ni. BA. Jadi DB 7A tolak B. BA negatif 4A. Dapat jawapan 3A tolak B. Kemudian dia bagi AXC adalah garis lurus. Cari AX dan DX. Cari AX dan DX. Saya tinggal AX. Macam mana AX? Di sebelah tak ada kan? Bagus. AX sama dengan tak rasa. Sebaik siapa ada tak pandai tak? AX sama dengan sebahagian daripada AC. Jadi lambda AC. Kemudian DX kan? DX. DX pula adalah sama dengan tadi lambda ni pakai apa nak? K. Pakai K. K DB. Okey. Kat sini kita masukkan AX, AC kita ada AC. Okey, AX ambil mana Sapuan? AX. Ambil AD, AD, AB, DC, AC lah. AC dengan AB, BC maksudnya 4A tambah dengan B. Okey, kemudian DX, DB, K, DB. DB ni adalah 7A tolak B. Kita dapat ke ni? K ni. Dia ada bagi hint tu, DA tu hint dia. Jadi AX kita boleh pakai AD DX. Kita AD. AD campur DM maksudnya AD kita ada mana ni kan? Negatif 3A campur B, kemudian campur dengan 7KA tolak
KB. Sama dengan 4 lambda A campur dengan lambda B. Sana pula DX pula. DX. Ni dah. Oh, dah boleh pakai ah. Tujuh K. 7K tolak dengan 3. Kemudian sama dengan sama dengan 4 lambda. Kemudian yang ni B pula. 1. B tolak dengan K sama dengan lambda. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. Kamu buat pergantian ke? 7K tolak 3 sama dengan 4 kali 1 tolak K. Jadi kita akan dapat 11K. 7K sama dengan macam tulis 7 per 11 macam nombor semalam lah. Semalam. Ya. Alah yang kamu gaduh dengan saya tu nombor semalam. Dah. K lambda apa lambda? Lambda sama dengan 1 tolak K sama 4 per 11. Macam nombor semalam. Tengah tak bertayah dah. Di soalan dia bukan nak ni. Saya gini, dia nak apa? Dia nak bukan soalan atas tu, dia nak AX dulu. Dia nak AX. AX adalah sama dengan kita masukkan mana AX kita tadi. Lambda. Lambda kita berapa? 4 per 11 AC masuk balik. 4A campur dengan B. Jawapan yang C itu yang bonus. DX pula adalah sama dengan K. 7 per 11. 7 per 11 7A tolak B. Ini soalan tu nak lah. Bawah tu bonus. Bawah tu bonus. Sebab bawah tu dia nak apa? Nisbah DX kepada DB. Nisbah DX kepada DB adalah K. Nampak? DX per DB adalah sama dengan K. Jadi soalan C tu yang bonus adalah D. Soalan D tu adalah jawapan dia adalah DX nisbah dengan D. B sama dengan K berapa? 7 nisbah. Nampak siapa yang jawab soalan kak apa vektor kan? Pak, sampai saya tengok Israk muka kagum. Macam mana Israk? Tu faham. Ilmu dia merajuk. Alah, tak ada masalah. Kalau kamu sangkutkan vektor ni, kamu boleh lagi skor. Pak, betul markah lebih kurang 6 markah kan? Jadi kamu dapat 94 lah. 98. Oh. Kena 4 sikit lah. Jangan kosong. Atas A 1 markah, B 1 markah, 2 lah cukup. 96. Lagi 2 markah. Lagi 2 markah. Tiru D, tiru sebelah. D tu jeling dapat 17. Kalau kosong sebelah, tengok yang sebelah lagi. Kosong lagi. Tengok sebelah lagi. Jauh dah apa? Kenapa tak ambil-ambil? Bukan satu kelas eh? Oh, drop. Nasib dia. Jadi saya nak siap belajar yang mana form 4 lah masuk ABET susah kan. Jangan drop, ambil je. Kebarangkalian untuk lulus tu ada. Kan? Tapi kalau fail, biasalah. Kamu pun nak drop pun. Kan? Betul tak? Jadi benda tu tak berubah apa-apa pun. Tak berubah apa-apa pun. Kan? Tapi kalau kebarangkalian untuk lulus tu ada, masih lagi ada. Sebab kamu ambil. Kalau zaman, kalau saya dia tak ubah lagi. Untuk pelajar Econ memang untung sebab apa? Syarat minimum untuk isi borang UPU adalah lulus baca-baca tambahan.
Kamu kena lulus tau. Maksudnya dia ada slot macam tu, kena isi result. Kalau tak ambil, kamu tak ada isi result, dia tak ada proses benda tu. Faham? Untuk pelajar sains, dia mesti kepujian. C, bukan C+, agak lah. C+, mampu budak sains semua lah. Jadi tukang. Mampus. Pujian maksudnya apa? Untuk ambil bidang dia lah. Kalau ambil bidang lain tak ada masalah. Kalau bukan UPU tak ada masalah. Lepas tu saya galakkan pelajar. Lepas kamu tak dapat, contoh kamu apa? Lepas SPM ni, kamu first kali kamu kena aim isi borang. Yang nombor satu yang kamu kena isi adalah, paling penting sekali adalah Mara maksudnya UiTM. Paling penting isi. Sebab apa? Dia paling senang dapat. Sebab apa? Cawangan dia banyak. Kan? Dia ambil ramai orang. Kan? Lepas tu dia kalau tak dapat, dia boleh tukar pula ke Mara yang lain. Mara yang lain dia banyak. Dia ada politek, dia ada apa? Kemahiran, macam mana apa? Tak tahulah apa, profesional lah ada kan. Kemudian UPU untuk pergi matrik. Matrik maksudnya apa? Matrikulasi biasa pun ada. Matrik direct dalam universiti tu pun ada. Contoh macam kat KL ni ada dua lah yang famous, iaitu UIA dengan Universiti Melaya. Dia direct tu. Kan? Betul tak dapat pergi lah. Matrik biasa pun tak apa. Kan? Lepas tu baru kamu boleh ambil universiti yang biasa. Contoh, lepas kamu masuk matrik tu, minta je semua. Sebab sekarang ni universiti banyak, student tak ada. Terlalu banyak universiti, student tak ada. Lepas tu bila terlalu banyak universiti student, dia kamu masuk ramai-ramai, kamu keluar kerja pula tak ada. Kan? Tapi jangan risau. Sebab apa? Kamu keluar bila? Lambat lagi tu tak? Ambil masa dalam 5-6 tahun nampak? Dalam 5-6 tahun, ekonomi Malaysia kita akan grow balik tau. Pada ketika tu, akan banyak yang industri akan mencari pekerja. Kau nak duduk mana? Duduk mana? Cuba beritahu mana? Pergi Eropah, tak takut dia serang Malaysia? Main. Malaysia dia tak high-tech. Malaysia dengan Indonesia dia tak high-tech. Dua negara dia tak high-tech. Betul. Kan? Ini janji Putin. Dia tak high-tech dua negara ni sebab dia bukan macam Amerika tau. Dia lain tau. Dia punya, saya kata, saya memang Rusia ni saya suka tengok dia punya. Daripada dulu lagi saya memang suka cara dia semua. Kan? Sebab dia gangster besar betul. Kau panggil dia press conference, dia duduk, dia pergi dekat rostrum tu, dia duduk, dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, kan dia belah. Itu dia punya press conference. Dahsyat. Gempak. Latest sekali dia jumpa dengan apa Presiden Korea Utara kan. Kan dia jumpa. Selalunya kalau jumpa mesti sembang kan. Dia aku tengok kau, aku tengok aku. Kau tengok aku. Tak dah belah. Okey dah habis press conference. Apa reporter nak buat? Sebab reporter zaman sekarang ni, dia bukan pergi melaporkan sesuatu yang benar. Kebanyakan hanya mencari sesuatu yang apa? Sensasi. Sebab tu, orang jenis dia ni, dia tak ada. Kan? Dan sebelum dia serang Ukraine, kan? Kenapa dia serang Ukraine? Itu kamu akan tengok YouTube. Saya boleh cerita lah, takut nanti cerita lain. Saya tengok dia punya persiapan dia dahsyat tau. Dia stok minyak kau kat negara dia. Bertahun dia punya perancangan. Dan emas berlambak kan. Rusia antara orang yang paling banyak emas sekarang ni dengan minyak. Stok. Kan? Dia attack Eropah kata apa? Sekatan ekonomi bungkus Eropah. Harga minyak dekat US saja berapa banyak stesen minyak tutup. Harga minyak sekejap naik. Kan? Lepas tu US pula dia tak tahulah. Sudah jangan lantik orang Melayu jadi Perdana Menteri Amerika. Presiden Amerika jangan lantik orang Melayu, pergi lantik Biden. Wah. Ramai lagi orang putih yang ada nama orang putih tu. Biden lagi ambil. Aduh. Kacau lah ya. Rasuah apa semua mulalah. Kan? Taklah. Kena check tu. Biden tu asal usul mana. Tak apa rekod. Kita ceritalah.
Okey. Cukup lah, rekod. Nanti kan. Sebab Facebook, saya upload kat YouTube. Dulu selamat tau YouTube ni. Tapi sekarang YouTube, Facebook dah beli. Bahaya. Nombor 12. Okey, kita tengok nombor 12. Kamu boleh tengok, kamu benda ni bukan politik ke apa. Kita seronok dia punya apa perjalanan cerita. Ada orang kata kenapa kau pergi sokong satu negara sekarang negara lain. Bukan aku sokong. Kan? Kita sokong sebab apa? Rusia ni tunjuk satu benda yang double standard Eropah buat. Oh, kau serang Iraq, okey. Kau serang ni okey. Kau serang ni tak apa. Kau Palestin semua okey. Sampai kat yang kecil ni kena, aku menjerit kenapa? Itu kita tunjukkan. Sebab tu ramai negara-negara Islam yang nampak sekarang ni. Bukan kita tak sokong tak. Saya pun tak sokong. Kau serang sokong. Tapi cara dia kita sokong. Cara dia bukan macam Amerika serang Iraq. Dia pergi tuk pada jauh kan, macam burung patuk kan. Ini dia pergi, dia warning dulu. Okey, keluar semua, keluar rakyat biasa keluar, dia hantar ambil ramai. Lepas tu dua negeri tu semua kan, pergi kat negeri tu, dia takkan serang dia kata. Dia sediakan dua tempat. Dua negeri tu kan, dua negeri dalam Ukraine tu, kalau kau pergi kat negeri tu berlindung, kamu takkan serang. Dia kata. Pergi kat sana akan serang kan. Satu lagi dia tak sanggup tau macam ni. Dia tak sanggup apa? Dia bangsa Rusia. Kan? Orang luar memperolok-olokkan Ukraine, mengatakan Perdana Menteri pelawak jadi Perdana Menteri, pelawak. Orang Kelantan marah, pelawak. Ambil jadi Perdana Menteri pelawak kan. Dia tak nak tu, dia rasa macam tercabar orang Rusia. Dia bangsa dia. Dia nak pergi letak seorang yang lebih baik sebenarnya. Tapi tak nak dengar, dia tu suka pelawak. Saya kau cerita ni habis aja. Pemudahkan log A set 2 tambah log A 8 campur log A 1/2. Ini agak mudah soalan ni. Kepada bentuk P log A2. Maksudnya yang pertama yang ini. Kita padam yang ini. Bertukarlah dia menjadi 1/2. Bila kita simplify dia akan jadi apa? 1/2 log A2 campur. Yang ni 8 apa? 2 kuasa 3. Dia tu jadi 3 log A2. Campur dengan 1/2 apa? Negatif 1. 2 kuasa negatif 1. Jadi akan jadi apa? Negatif 1 log A2. Jawapan akhir kita adalah log A2, 3 tolak 1, 2. 2 campur dengan 1/2. 2 campur 1/2. 2,5. 2,5, 5 markah dia berapa ni? Saya rasa markah dia 1 je kot. Ataupun takkan 1 kan? 2 lah 2. Okey. Soalan B dia lagi mudah. B selesaikan log 3x tolak log 9 4x sama dengan 1. Yang ni macam kita buat hari tu. Yang mana kamu kena ingat bahawa 3 boleh bertukar menjadi 9 dengan mudah. Kuasa 2. Bila kuasa 2 kita just letak sini kuasa 2 dan sini kuasa 2. Maka settle lah asas dia. Dua-dua ni asas dah sama. Bila asas dah sama, tolak akan tukar jadi bahagi. Dia terjadi log 9 x kuasa 2 per dengan 4x. Sama dengan 1. Kemudian 9 ni pindah ke sebelah. Jadi apa? Indeks. Itu kita cerita kan. Iaitu yang ni akan jadi x kuasa 2 per dengan 4x sama dengan 9. Kalau kamu tengok, yang ni yang bahaya dia. Ni. Jangan potong. Jangan matikan x kuasa 2 dengan x ni. Jangan matikan. Sebab apa? Benda ni kuadratik. Kita matikan. Jadi kita akan buat dia akan jadi x kuasa 2 sama dengan 36x tu. 36x. Jadi bila kita pindah dia akan jadi x kuasa 2 tolak 36x. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah x ni kan. X tolak 36 sama dengan kosong, jadi x sama dengan kosong, x sama dengan 36. Okey.
Ini mudah aja ni. Okey, nombor 13 tu biasanya kalau Ishraq tengok skip. Betul tak? Skip. Kan? Siapa dah skip? Belum cerita dah skip. Kita ada lagi 2 minit. Sempat kot nombor 13 ni. 2 minit. Sempat tak puan? Dah? Okey, yang di rumah boleh pelan-pelan Wow, trigonometri. Sebab tu saya letak last. Saya tak risau kalau tak sempat buat. Kan? Biasanya problem dalam trigonometri adalah formula. Kalau kamu ada hafal lah sikit lah formula dia, dia akan jadi mudah. Contoh, nombor 13A tunjukkan bahawa, ditunjukkan cosec theta per dengan cosec theta tolak sin theta sama dengan sec cos 2 theta. Okey, apa yang dia suruh tunjukkan. Bila suruh tunjukkan, pertama kamu kena tengok dulu. Belah mana kita nak buat? Kita boleh buat dua-dua belah sebenarnya, kita boleh try. Contoh kat sini cosec dengan sin. Yang ni kita boleh pergi buat kat sana. Jangan ganggu dia orang ni dulu. Biar dulu. Saya akan pecahkan semua ni kepada yang paling basic. Yang paling basic apa? Sin dengan cos. Contoh macam ni, cosec apa? 1 per sin per dengan ni 1 per sin, betul? Tolak dengan sin theta. Maksudnya semua dah sin. Kan? Jadi kita boleh buat apa? Bawah ni. Samakan apa? Bawah. Bila samakan bawah, dia akan jadi 1 per sin per dengan sini kan. Dia akan jadi 1 tolak sin cos 2 theta per sin theta. Samakan bawah. Kita darabkan yang ni, kita darab dengan sin per sin. Okey? Boleh, saya tak ada hilang satu seorang. Kemudian sin dengan sin ni boleh mati. Nampak? Yang tinggal apa? 1 per 1 tolak sin. Ni. 1 per 1 tolak sin cos 2. Apakah 1 tolak sin cos 2? Kita pakai identity. Identity apa identity kita? Sin cos 2 campur cos 2 sama dengan 1. Kita pakai ni. Jadi kita akan dapat bawah ni adalah apa? Cos. Jadi kita akan dapat kat situ sama dengan 1 per cos 2. Dan cos 2 adalah sama dengan sec cos 2. Panjang kau. Tapi dia basic lah. Buatlah macam mana yang kamu mampu. Soalan seterusnya selesaikan. Ni dah dapat. Selesaikan 2 cosec theta per cosec theta tolak sin theta sama dengan 8. Yang ini kita boleh tukar tu jadi ni. Cuma dia ada 2 kat depan. Bila ada 2 kat depan, maksudnya bila kita letak 2 sini pun akan letak 2. Tu je. Jadi kita selesaikan, kita terus tukarkan jadi 2 sec cos 2 theta sama dengan 8. Kemudian kita boleh pindahkan jadi kuadratik. 2 sec cos 2 theta tolak 8 sama dengan kosong. Yang ni boleh faktor. Kalau faktor kamu akan dapat sec cos 2, sorry. Sec theta dan sec theta. Dua jawapan lah kuadratik. Kita akan dapat berapa ni? 2. 2 negatif 2. 2 dengan negatif 2. Jadi sec adalah 1 per cos. Jadi kita akan dapat cos sama dengan 1 per 2. Yang ni cos sama dengan negatif 1 per 2. Kalau nombor ni sama, senang sebab apa? Kalau positif, negatif maksudnya dia akan sapu semua sekuan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Semua dia ambil. Jadi kamu hanya perlu dapat sudut asas. Cos 1 per 2, berapa sudut dia? 60. Betul? 60, semua sekuan. Sebab apa? Positif dan negatif. Sekuan kita ada yang positif, ada yang negatif, betul tak? Tapi kalau ni positif, ni negatif, semua sekuan dia ambil. Jadi 60, kemudian 180 tolak dengan
60, kemudian 180 campur dengan 60, kemudian ni tentukan sukuan tolak 60. Dia mesti start dia tolak tambah tolak. Jawapan kita akan dapat 60, 120, 240, ni apa? 300. Ni soalan untuk trigonometri. Okey. Yang last sekali kau buat sendiri lah rumah. Ini hanya melibatkan apa? Fungsi. Aku tak fungsi last sekali. Balik penat juga Ini soalan ramalan saya. Tak masuk satu pun mampus ni. Kawan-kawannya bagilah satu. Hampir-hampir. Oh, betul fungsi. Tak apalah kamu tak buat, rugi lah. Okey, setakat ni dulu insya-Allah hari ni. Okey, jumpa lagi hari apa? Selasa, hari Selasa. Dan hari Rabu 2 hari Selasa dan Rabu. Nanti saya akan bagi betul dua-dua tu, betul. Saya akan bagi soalan yang saya target je lah, tak banyak. Okey. Allah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kita tunjuk soalan